Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Zamila Lihan, Nurmala Ahmad, Nurida Umar, Zaitun Sulaiman, Nurmala Ahmad dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Naharia Amin, Aisyah Iskandar. Ahlan wa sahlan bikum, Nurida Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita akan lihat ayat ke 20 dan 21 daripada surat Nisa. Bagi yang memiliki tafsir Ibn Katsir, bolehlah lihat pada jilid yang kedua, muka surat ke 349. Ahlan Salan, Eliza Zaini, Haziana Nurdin, Cik Syamsuddin, Cik Samuddin Abad, Hijaz Hijrah, Fiz Fazrin, Farida Ismail, Siti Malisa, Ruqayyah Ahmad, Ruqayyah Samad, semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang antara mereka harta yang sangat banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya walaupun sedikit. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebahagian kamu telah bergaul dengan isteri sebagaimana hukum suami isteri, dan mereka isteri-isterimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Baik muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, semalam saya dah jelaskan kepada tuan-tuan tentang konteks perhubungan suami isteri ni. Allah menyatakan dalam beberapa terminologi, beberapa perkataan yang digunakan. Antara perkataan yang digunakan adalah dalam surah Ar-Rum, bila Allah menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Mawaddah itu berarti kasih sayang yang berasaskan kepada nafsu, manakala rahmah itu kasih sayang yang berasaskan kepada kasihan belas. Maklumlah satu pihak telah pun berkhidmat begitu lama. Kalau isteri seperti yang telah kita bincangkan semalam, pandangan para ulama, para ahli, para mufassirin, bahawa itu meliputi melahirkan anak, berkhidmat untuk suami, begitu juga membasuh baju, menyediakan makan, dan bagai-bagai perkara lagi yang telah pun pihak isteri berkorban untuk suami. Dengan sebab itu mungkin bila mengalami satu kekurangan pada hari tua, maka yang menampung kasih sayang itu banyak bersifat rahmah. Dan dalam ayat yang kita bincangkan semalam adalah digunakan oleh Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf, seperti dinyatakan oleh al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya, iaitulah pada hari tua, maka kasih sayang yang timbul di antara suami isteri itu mungkin bukan lagi berasaskan kepada syahwat, tetapi ia sangat berkaitan dengan pengorbanan, perasaan bahawa satu pihak sanggup untuk mengorbankan bagai perkara demi yang lain. Jadi ini antara inti perbincangan yang telah saya kemukakan semalam, kalau tuan-tuan masih ingat. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Asfahani, berkenaan dengan kasih sayang yang dimaksudkan itu, apa yang dikemukakan Imam Sya'rawi sungguh tepat. Bahkan mawaddah yang diharapkan terjadi antara suami, bukan saja antara suami isteri, bukan dalam arti kata cinta, tapi ia cinta yang sangat ekstrim. Kemudian Al-Qaim menggambarkan bahawa akar kepada mawaddah itu mengandungi makna lapang dan kekosongan. Berarti satu pihak mengosongkan dirinya, menyediakan dirinya, membuka pintu hati dengan seluas-luasnya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan kehadiran suami ataupun isteri. Maka itulah makna mawaddah, kata
Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar. Jadi mawaddah ni bukan sekadar cinta biasa, tapi cinta luar biasa yang dibangunkan atas rasa lengkap melengkapi satu sama lain. Dan saya pernah cerita pada tuan-tuan, bila Allah menceritakan tentang perkahwinan ni, Allah menyebut antara lain hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri adalah pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi suami, dan kamu isteri pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi isteri kamu, yang merujuk kepada keindahan hidup ini. Bila kita pakaian, kekemasan, kesegakan, segak, kekacakan, keindahan, maka semuanya lahir dengan sebab pakaian yang menutup kekurangan daripada badan kita. Maka demikianlah indahnya pertautan yang wujud itu. Nanti kita ada peluang, kita akan menuka surah Al-Baqarah dengan izin Allah SWT, ya? Jadi bila Al-Imam Al-Biqai menjelaskan makna mawaddah, sebagaimana ulama-ulama tafsir yang lain juga memahami dalam erti kata perhubungan yang menyebabkan kita tidur bersama, duduk bersama. Kadang-kadang kalau seseorang itu berada jauh daripada pasangannya, kehidupan jadi tak keruan. Cuba lihat pada kawan-kawan kita yang dipanggil sebagai PJJ, PJJ, suami isteri PJJ, suami bertugas dekat Kuantan, isteri berada kat Kota Tinggi, jumpa seminggu sekali, maka kehidupan tanpa pasangan terasa kosong sekali, terasa amat kekurangan, terasa amat kesepian. Maka itulah dia tunggak kepada perasaan mawaddah. Dan mungkin bila melalui satu episod kehidupan dengan kelahiran anak-anak, dengan tanggungjawab, kadang-kadang dengan kerja, pengorbanan, maka seri pada wajah dan tubuh pun sudah tidak seindah dulu, kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi. Maka disitulah keperluan kepada satu pihak mengingati ma'ruf, lakukan perkara itu kerana Allah. Sebab itu saya sebutkan semalam, bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu diberitakan tentang kes perceraian yang merujuk kepada sahabat Nabi pada zaman dia menjadi khalifah, baginda menjadi khalifah, maka Sayyidina Umar pun menegur dengan berkata, apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Takkan dia tak ada ma'ruf, takkan dia tak ada mengenang jasa bakti yang telah diberikan satu pihak yang lain, takkanlah semuanya nak diukur dengan syahwat. Maka demikian mendalam maksud Sayyidina Umar mengupas, dan kata-kata itu merupakan satu bentuk kefahaman tadabbur kepada ayat Allah, iaitulah mesti ada apa yang dipanggil sebagai rukun ma'ruf ni tadi, rukun berbuat ihsan, rukun berbuat rahmah kepada pihak yang lain. Ini saya recap balik semula perbincangan kita dalam ayat yang lalu. Sekarang kita masuk pada ayat ke-20 dan 21. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir jilid yang kedua, boleh rujuk pada muka surat 350, ya. Bila Allah Taala menyatakan di sini, tuan-tuan boleh rujuk penjelasannya pada muka surat 354, ya. Baik. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Jika salah seorang daripada kamu ingin menceraikan isinya dengan menggantikannya dengan wanita yang lain, maka dia tidak boleh mengambil mahar yang pernah diberikan pada satu masa yang lalu sedikit pun, sekalipun mahar itu sebanyak kintar, iaitu kintar ni merujuk dari sudut bahasa Arab, isti'arah merujuk kepada satu bilangan yang sangat banyak. Nanti saya jelaskan, ya. Jadi dalam ayat ini terdapat dalil yang dibolehkan mahar itu diberi dengan nilai yang banyak. Kerana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, pada hayat baginda, Sayyidina Umar pernah menegur kaum muslimin dan muslimat yang cenderung menetapkan mahar mahal-mahal. Jadi bila mahar itu mahal, ramai di kalangan anak-anak muda di Madinah tidak mampu berkahwin, maka mereka berkahwin dengan gadis-gadis di luar Madinah. Mungkin mereka berkahwin dengan orang Parsi, mungkin mereka berkahwin dengan orang Rom, mungkin mereka berkahwin dengan orang Syria. Maka pada ketika itu yang rugi adalah umat Islam di Madinah, kerana anak-anak sahabat di kalangan orang yang cerdik pandai, yang bijak, yang saleh tidak menjadi menantu mereka. Maka Sayyidina Umar telah pun menegur dalam satu khutbahnya daripada Abul Ajfa As-Sulami, berkata, aku mendengar Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, janganlah kamu berlebihan dalam mahar, kerana seandainya mahar merupakan kemuliaan di dunia, ketakwaan di sisi Allah, maka Nabi lebih utama untuk melakukannya daripada kamu. Padahal baginda tidak beri mahar kepada isinya ataupun anak-anak putrinya lebih daripada 12 uqiyah.
seseorang akan diuji dengan mahar isinya hingga timbul permusuhan dalam dirinya terhadap isinya, sehingga dia mengatakan kepadanya, aku telah dibebankan dengan kesulitan yang berat untuk maharmu, berupa kantung air dan kulit, dari kulit. Bila Sayyidina Umar menyebut demikian dalam khutbah baginda radhiyallahu an, maka di hujung khutbah tu telah tampil seorang perempuan dan berkata, wahai Amirul Mukminin, manakah yang lebih tepat untuk kami ikuti? Apakah kami mengikuti kata-kata Tuhan ataupun kami mengikuti firman Allah Subhanahu Wa Taala? Mana satu yang patut kita ikuti? Jadi ini merupakan pertanyaan seorang wanita mukminah pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bila soalan itu dikemukakan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar berkata, tentulah kata-kata Allah, kitab Allah ahaq ayuttaba'. Kata-kata Allah itu, firman Allah itu lebih wajib diikuti. Kata-kata aku tidak berhak untuk dijadikan contoh, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, li'annahu kana waqafan. Sayyidina Umar ni sikapnya, bila ditegur dengan Quran dan hadis, Sayyidina Umar akan pasrah. Sayyidina Umar akan merendahkan dirinya. Sayyidina Umar akan berhenti daripada kata-kata. Kalau seseorang menyebut apa yang terdapat dalam Quran dan juga dalam hadis bercanggah dengan pandangan baginda radhiyallahu anhu ardah, maka perempuan itu berkata, wahai Amirul Mukminin, kan Allah Taala menyatakan dalam ayat yang ke-20 yang kita sedang bincang ini, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu syai'a. Kalau kamu telah berikan kepada isteri kamu wang sebanyak gunung emas, banyak harta. Kintar ni kalau kita rujuk kepada bahasa Arab, lazimnya orang Arab dahulu mereka akan menyimpan harta dalam kulit binatang seperti lembu contohnya. Lembu kan besar, kalau lembu dia sembelih, kulit itu diasingkan daripada isinya, daripada dagingnya, maka bila dibentang kita lihat besarnya kulit lembu ni. Masih dia pakai baju di badannya kita tak nampak besar, tapi kalau dipotong dengan cermat, cantik, diasingkan, disamak, dijemur untuk dijadikan baju contohnya, dijadikan bahan-bahan kulit, jaket, tapi besarnya. Maka orang zaman dahulu ketika mereka nak menyimpan barang-barang berharga mereka daripada diambil orang, mereka meletakkannya dalam kulit lembu ini. Nak dibandingkan lembu dengan kulit kambing, tentulah kulit kambing jauh lebih kecil daripada kulit lembu. Jadi bila Allah menyebut perkataan kintar ini, dia merujuk kepada bilangan yang banyak. Bayangkan kalau emas itu disimpan dalam sebilangan dalam beg ataupun dalam bahan kulit yang berasaskan badan lembu ni tadi, tentulah banyak jumlahnya. Jadi ayat Quran bila merujuk kepada mahar, tidak ada batasan, tak ada ceiling untuk mahar ini. Lalu perempuan yang berada di Madinah yang mendengar Sayyidina Umar menegur umat Islam supaya jangan meninggikan mahar, jangan meletakkan mahar terlalu mahal sehingga mengakibatkan lelaki-lelaki Muslim mukmin di Madinah tidak mampu untuk berkahwin dengan mereka. Mereka akan milih perempuan-perempuan lain di tempat yang lain, daerah yang lain. Maka Madinah akan kehilangan orang-orang salihin, kerana semua orang salih sudah berhijrah luar pada Madinah. Itu kebimbangan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, tidak lebih daripada itu. Jadi apabila wanita muslimah itu mendengar khutbah yang disampaikan Sayyidina Umar, dia pun datang ke masjid untuk menegur Sayyidina Umar, bertanya mana satu yang lebih betul untuk kami ikuti, wahai Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin radhiyallahu anhu berkata, Quran lebih tepat untuk kamu ikuti. Sayyidina Umar berkata dengan tawaduknya, beliau berkata bahawa ketahuilah oleh kamu semua bahawa Sayyidina Umar Khattab telah pun salah. Imra'atun asabat wa amir akhta' wallahu musta'an. Perempuan itu betul, ketua kamu yang salah, dan Allah lah tempat untuk minta pertolongan. Inilah kata-kata Sayyidina Umar yang menampakkan tawaduk baginda. Baginda lantas naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah yang baru dan mengatakan, ini kuntu nahaitukum antaghalu fi sadaqati nisa falyaf'al kullu rajulin fi malihi ma sya'. Sebelumnya aku telah pun memandai melarang kamu untuk meninggikan harga mas kahwin, mahar yang ditetapkan. Sekarang aku memberitahu kepada kamu, tidak ada larangan untuk meninggikannya. Terpulanglah pada kamu, kerana ini merupakan hak kamu. Jangan sampai menunjuk-nunjuk, jangan sampai takabur, jangan sampai merendah-rendahkan orang lain. Maka hukum mas kahwin atau mahar ini terpulanglah kepada mereka untuk buat ketetapan. Cuma kalau kita belajar dalam hukum perkahwinan di negeri-negeri di Indonesia, maka ketetapan-ketetapan ini telah pun diputuskan, dipanggil sebagai mahar mithil. Ini merupakan adat, al-adatu muhakkamah. Adat satu tempat itu diterima sebagai hukum apabila ianya baik dan bersesuaian dengan Islam.
Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, kalau kita lihat pada perkataan yang dipilih oleh Allah SWT merujuk kepada perkahwinan ni tadi, jadi Allah menyatakan, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu shay'a ta'khuzunahu buhtanan wa ithman mubina. Jadi apabila kamu nak berkahwin yang lain, kamu nak ceraikan isteri kamu, kalau ayat surah ini menganjurkan agar suami pertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya, itu bukanlah bererti perceraian tidak dibolehkan. Kalau memang kehidupan rumah tangga itu sudah tak dapat dipertahankan lagi, maka kedua ayat ini memberi bimbingan jika perceraian terpaksa dilakukan. Jadi di sisi yang lain, kalau ayat ini membolehkan mengambil sebahagian daripada mas kahwin yang telah pun diberikan kepada isteri, maka jika isteri itu terbukti melakukan fahisyah ni yang telah saya jelaskan dalam kuliah semalam tuan-tuan, apabila isteri ini terlibat melakukan zina sebagai contohnya, isteri itu melakukan nusyus, iaitu tidak melayan suami dengan baik, menghina suami dan sebagainya, maka adalah dibenarkan dalam Islam untuk suami menceraikan dan mengambil semula mahar, sebahagian daripada mahar. Kalau dibawa ke mahkamah, kemungkinan mahkamah akan buat keputusan sama ada dipulangkan 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan sebagainya. Jadi jika kamu wahai suami ingin bermaksud menggantikan pasangan kamu, iaitu kamu tidak lagi mencintainya dan kamu buat keputusan untuk menceraikannya dengan menempatkannya di tempat pasangan yang lain, iaitu isteri baru yang kamu senangi, dan kamu telah pun berikan janji jaminan kepada salah seorang di antara mereka bahawa isteri kamu yang tidak disenangi atau akan kamu ceraikan itu, kamu telah berikan kepadanya harta sebanyak qintar, iaitu jumlah yang sangat banyak, jangan kamu ambil kembali darinya, kerana keputusan untuk menceraikan itu adalah keputusan kamu. Ingat baik ayat lalu menceritakan kalau isteri itu melakukan fahisyah yang telah pun ditafsirkan oleh para ulama, sama ada terlibat dengan zina, perkara-perkara yang keji, perhubungan dengan lelaki lain walaupun tak sampai ke peringkat zina yang menyebabkan hati kamu tawar untuk bersama dengannya lagi, atau isteri itu tidak melayan kamu kerana sebab-sebab yang tertentu, campur tangan keluarga dan sebagainya, maka kamu buat keputusan untuk meninggalkan isteri tersebut, maka kamu boleh ambil sebahagian daripada harta mas kahwin yang telah kamu berikan itu, dengan syarat jika ianya berpatutan untuk diambil kembali sejumlah yang tertentu. Tapi kalau kamu yang buat keputusan untuk menceraikannya kerana kamu ada pilihan lain dalam perkahwinan, maka janganlah kamu mudaratkan mereka, janganlah kamu ambil daripada harta yang telah diberikan, walaupun harta itu telah pun diberikan kepada mereka sebanyak seperti yang digambarkan tadi, qintar, emas yang sangat banyak. Dalam uruf orang Arab mengatakan satu jumlah yang sangat banyak. Kerana tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, perkataan buhtan ni kalau kita pelajari dalam bahasa Arab yang merujuk kepada makna tuduhan dusta. Buhtan ni dia perkataan bahata, di atas wazan fu'lan, macam orang mengatakan syukran. Ya, ini bermakna iaitu kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan bahata berarti buhtan, iaitu maknanya menghairankan, tuduhan ataupun ucapan yang tidak benar. Seringkali menjadikan yang dituduh itu hairan, bagaimana mungkin si menuduh begitu berani dan sanggup untuk mengucapkannya. Mengambil mas kahwin yang telah diberikan dinamakan sebagai buhtan. Mengambil mas kahwin yang telah diberikan kepada isteri itu dipanggil sebagai buhtan, disamakan dengan tuduhan palsu, disamakan dengan fitnah, disamakan dengan kata-kata yang keji. Kerana seringkali para suami yang ingin mengambil hartanya balik semula, dia akan mengada-adakan cerita, melebarkan lagi, apa lagi istilahnya, umpama orang yang menggorengnya lagi untuk menceritakan keburukan si isteri. Maka dengan cerita-cerita yang bukan-bukan, yang tidak betul, yang berpunca daripada hawa nafsu dan juga keinginan untuk merampas kembali harta, untuk memburuk-burukkan isteri itu, samalah keadaannya dengan menuduh, memfitnah seseorang perempuan yang tidak bersalah. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, jadi menjadi adat bila berlaku perceraian yang diungkit semua perkara-perkara buruk, perkara-perkara tak elok, perkara-perkara keji, perkara-perkara yang tidak cantik. Kerana apa? Kerana hati sudah pun benci, hati sudah pun tidak senang dengan pasangannya itu. Maka sebab itu Islam menyamakan apa pengambilan harta daripada isteri yang telah diberikan di awal perkahwinan, namanya mas kahwin atau mahar itu. Ada pula yang sebut kat sini, kat Johor RM20.50 orang Johor kata
kat Pahang berapa, kat Selangor berapa mas kahwin. Jadi kalau ketetapan itu adalah satu ketetapan yang dipanggil sebagai adat, mahar mithil dipanggil. Jadi itu keadaan setempat yang biasa mengamalkan. Kalau suami merasakan tak patut sangat, tak angkatlah RM22. Isteri itu belajar tinggi, bakal isteri itu bakal mertuanya pula memang orang ternama, bangsawan, tak nak bagi RM20, nak bagi RM22,000, bagilah, pulanglah tuan-tuan. Jadi keadaan yang ditetapkan itu adalah terima kasih Yang Mulia Raja Syafakallah Ustaz, terima kasih sesemua sikit tuan-tuan. Baik, kembali kepada perkataan buhtan yang terjemahkan sebagai tuduhan dusta. Ini diambil perkataan bahata, berarti tuduhan ataupun ucapan yang tidak benar. Seringkali menjadikan yang dituduh, yang isteri itu hairan, perempuan pun tak banyak peluang lah untuk menjawab tuduhan suaminya. Maklumlah sebelum kahwin mungkinlah rupa parasnya ada, lepas kahwin mungkin keadaannya dah berubah, maka tentulah suami yang menuduh, bertindak, menceritakan keaiban-keaiban seperti yang kita lihat dilakukan oleh orang yang tidak ada iman pada zaman kini tuan-tuan. Masukkan dalam Facebook, masukkan dalam cerita-cerita sampai semua orang tahu, orang tak perlu tahu pun hanya tahu. Dan kita lihat isteri tentulah tersipu-sipu, merasa malu di atas pendedahan yang dilakukan oleh pihak suami yang tak bertanggungjawab. Kerana orang perempuan ni tuan-tuan, sifat dia sesuai dengan keadaannya yang Allah jadikan itu, kelembutannya, kesopanannya, kesantunannya. Jarang kita jumpa orang perempuan nak buka aib suami, jarang tuan-tuan. Yang biasanya orang lelaki yang buka aib isteri. Betul ke? Dia juga dia tak setuju. Jadi lelaki biasanya lebih berkuasa berbanding perempuan, dan kata-katanya lebih dengar daripada orang perempuan. Dan dikatakan peluangnya untuk berkahwin berbanding orang perempuan lebih besar, kerana orang perempuan selepas berkahwin mungkin sahamnya, mungkin pandangan orang terhadapnya, mungkin pelayan orang terhadapnya, mungkin dia tak punya peluang untuk bergaul luas. Yang lelaki ni boleh pergi ke masjid, boleh pergi tempat kumpulan orang ramai, kat kedai kopi, kat mana-mana. Maka aksesnya kepada persekitaran orang awam keliling adalah lebih luas dibandingkan dengan orang perempuan. Maka Allah memberi amaran kepada kaum lelaki bila berlaku perceraian. Dalam konteks yang kedua, konteks pertama saya dah cerita pada tuan-tuan, iaitu isteri yang menimbulkan masalah, suami berhak untuk mengambil kembali mahar ni mengikut ketetapan daripada qadi. Tapi kalau suami yang menimbulkan masalah, maka janganlah suami dah menimbulkan masalah, dah diceraikan isteri itu. Bukan senang isteri itu nak kahwin. Dulu dia bujang, sekarang dia punya anak, statusnya pun dah berubah jadi janda. Maka dah keadaan itu berlaku padanya, suami pergi tambah pula, pergi ceritakan keaibannya lagi. Jadi mengambil harta yang telah diberikan di awal perkahwinan, namanya mahar itu, di peringkat bila berlaku perselisihan, dan perselisihan itu timbul kerana suami, ini sama, setara, seerti dengan apa yang dipanggil sebagai buhtan tuan-tuan. Buhtan ni satu dosa besar. Buhtan ni menuduh orang. Kerana bila diambil harta itu, tentulah terpinga-pinga kebingungan si isteri. Dahlah aku ditinggalkan, anak-anak ni besok macam mana kedudukannya, hilang kasih sayang, aku dipandang serong oleh orang, kemana tempat aku nak pergi kalau dia tak bekerja pula. Kemudian dia ambil pula harta yang telah diberi pada aku, apa lagi yang tinggal? Maka Islam menyamakan tindakan ini seperti orang mengadakan fitnah, orang mengatakan keburukan terhadap orang lain. Maknanya suami dengan pengambilan hartanya itu bertindak seolah-olah memburukkan isteri itu, sehingga tidak memberi kepadanya tempat langsung untuk mempertahankan diri, tak ada ground baginya untuk mempertahankan diri. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, begitu indah ayat yang digunakan oleh Allah di sini. Lagi perkataan afdha. Kalau kita belajar perkataan ini dalam bahasa Arab, wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhazna minkum misakan ghalidha. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan dusta dan dengan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah pun bergaul luas dengan sebahagian yang lain, dan mereka telah mengambil daripada kamu perjanjian yang kuat. Jadi afdha ni, kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, kita akan jumpa satu perkataan berkaitan, namanya fadha. Fadha ni makna angkasa lepas, kawasan yang luas. Jadi ayat ini tidak menjelaskan batasan keluasan yang dimaksudkan. Sementara sebahagian daripada para ulama mengertikan maksud kat sini adalah percampuran yang telah pun mencapai batasan akhir, dengan alasan bahawa yang mencapai akhir itu telah menghapus batas yang antara kedua pihak hubungan. Begini ya tuan-tuan nak faham. Kita sebelum berkahwin diharamkan untuk melihat anggota orang perempuan.
kita sebelum kahwin diharamkan untuk melihat aurat orang perempuan. Tapi sebab berkahwin, semua yang ada pada isteri adalah halal untuk dilihat. Bahkan saya telah jelaskan semalam, tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, dalam kitab-kitab fiqah mengatakan bertidurnya seorang suami dengan isterinya dalam satu lihaf, dalam satu selimut tanpa memakai apa-apa, itu sunat, itu kelakuan Nabi kita SAW. Mana nak cerita bagaimana perhubungan yang telah dihalalkan dalam Islam di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan ini sampai kepada tiada batasan. Makna afdal di sini tiada batasan Allah tetapkan dalam perhubungan itu, kecuali ada benda-benda yang haram yang tidak dibolehkan suami untuk melakukan kepada isteri, seperti yang kita ketahui ketika isteri sedang haid ataupun melakukan perhubungan dari belah belakang. Ini semua maksudnya di daerah duburnya, ini dalam konteks liwat, ini haram lah. Ataupun mendatangi isteri pada waktu haid, ini haram. Selain daripada itu semuanya halal. Jadi perkataan afdal yang dirujuk di sini, istiarahnya bagi menunjukkan keluasan bentuk perhubungan itu. Allah memberi seluas-luas perhubungan konteks itu. Allah beri satu peluang untuk kamu mengenalinya. Dalam konteks perkahwinan pula, tuan-tuan, kalau seorang itu berkahwin dengan anak dara, maka proses untuk mengenali anak dara itu sama 7 hari. Kalau dia berkahwin dengan seorang sayyib, seorang perempuan janda, 3 hari. Kerana perbezaan di antara yang berstatus dara dengan yang berstatus sayyib, iaitu janda. Ini maksudnya kalau seorang itu telah berkahwin kali kedua, maka dalam Islam disunatkan untuknya bersama dengan isteri yang status anak dara itu 7 hari. Kalau yang status janda itu sama 3 hari, maka dia kena beritahu kepada isterinya yang sedia ada. Itu antara satu peluang Islam berikan untuk mengenali satu sama lain. Ini sunnah Nabi kita SAW. Syed Qutb pula seorang ahli tafsir yang terkemuka, Al-Imam Syahid Syed Qutb, ya, beliau yang telah pun mendapat pangkat syahadah, iaitu seorang yang mati syahid kerana mempertahankan Islam. Tulisannya dalam Fi Zilal Quran sangat baik untuk kita baca, dan beliaulah yang berjaya menjelmakan salah satu aspek mukjizat Quran itu dalam kata-katanya. Ia merupakan taswir fani, iaitu tajsid suar al-ma'nawiyah bi suar mujassada. Kemampuan yang kita lihat untuk memahami Quran ni, kerana Quran datangkan uslub bahasa Arab itu dalam bentuk yang serasi dengan kita, bahkan kita merasakan interaksi yang luar biasa bagi orang faham bahasa Arab. Maka itu satu aspek yang dipanggil sebagai oleh Abdul Qadir Al-Jurjani dalam bab mukjizat Quran, dia sudut Dalail Balaghah dan juga Asrarul Balaghah dan juga Dalail Ijaz, kekuatan yang ada pada bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini, kerana Allah menjelmakannya dalam bentuk yang mudah untuk kita faham. Jadi Syed Qutb ni membawa teori tafsir fani. Beliau berkata sebenarnya makna afdal ni, bahawa lafaz itu tidak disertai dengan objeknya, yang mana seluruh makna yang terlintas dalam benak dapat ditampung, tidak terbatas pada hubungan jasad. Ni tadi perkataan afdal, tapi mencakupi aneka bentuk emosi dan perasaan, rahsia dan keresahan, dan juga sambutan timpal balik dan juga beraneka ragam. Dengan demikian juga kata itu mencakupi puluhan gambaran kehidupan bersama suami isteri sepanjang hari dan juga malam, puluhan kenangan yang dirangkumkan oleh hari pernikahan, hingga setiap denyut cinta, setiap pandangan asmara, setiap sentuhan badan, setiap kebersamaan, senang dan susah, harapan dan cemas, fikiran masa kini yang juga akan datang, setiap kerinduan yang berkaitan masa lalu, setiap pertemuan dalam merangkul anak. Allahu Akbar, indahnya bahasa Syed Qutb, tuan-tuan ni saya terjemahkan ni, semuanya dicakupi oleh perkataan afdal. Jadi bayangkan perasaan yang timbul, emosi ketika bersama, kebersamaan dan juga rasa cinta, merangkul anak bersama-sama, tidur bersama-sama, buat ibadah bersama-sama, baca Quran bersama-sama, pergi keluar outing bersama-sama, pergi outstation bersama-sama, pergi keluar negara bersama-sama, pergi menunaikan umrah bersama-sama. Ini semua dirangkumi perkataan afdal ni tadi. Makna begitu luasnya kasih sayang dan juga pertautan yang pernah ada di antara seorang suami dengan isteri. Seperti yang saya telah ceritakan semalam, kisah tentang sahabi yang kematian isteri ketika beliau pergi musafir untuk tujuan perdagangan semalam, kan tuan-tuan? Dan doa yang beliau amalkan tu meninggalkan bahagian untuk isinya. Ingat tuan-tuan? Ya. Dan akhirnya bila pulang itu, beritahu kematian isi, pergi kubur isi, tengok kubur isi berasap,
Rujuklah kuliah semalam, saya tak nak cerita sekali. Jadi nak tunjukkan kebersamaan dan kesatuan hati, kesalingan yang ada dan keserasian yang luar biasa, itu semua terangkum pada perkataan afdha ni tadi. Bayangkan tuan-tuan, ya, kata Dr. Atik Nabulsi dan tafsirnya ketika menjelaskan perkataan afdha ni, kata beliau, kamu lihat ya, afdha. Jadi ifdha ni makna fadha, wa huwa yaumun dakhalta 'alayha min awsa'il abwab wala syai' fiha muharram 'alayka fa kullu syai'in mubah laka illa ma haramu syara'. Bayangkan hari pertama kamu melihat isterimu, kamu orang Arab panggil dakhala. Dakhala ni merujuk kepada dua makna lah. Dakhala ni makna masuk bersama, duduk dalam bilik. Ketika itu tak boleh dibenarkan, tak dibenarkan kamu duduk dengan mana-mana perempuan berkhaluat. Tiba-tiba pada hari itu dihalalkan untukmu. Itu makna dakhala. Yang kedua, dakhala ni berarti perhubungan berlaku di antara suami dan juga isteri. Ya, jadi dua-dua makna ni terangkum pada perkataan dakhala. Bila Allah menggunakan perkataan ifdha ni tadi, maka kamu bayangkan semua yang diharamkan kata kamu menjadi halal. Perhubungan yang halal ni tadi, maka terangkum pada perkataan ifdha. Berarti bila kamu menceraikannya kerana tak puas hati terhadapnya, mungkin ada pilihan lain untuk perkahwinan, tidaklah ia diharamkan untuk kamu bercerai, tapi janganlah kamu memudaratkannya. Sedangkan sebelum itu, bayangkan mana ada ibu, ada ayah yang berani nak lepaskan anak perempuannya, bukan pangkuan lelaki yang asing bagi mereka, tuan-tuan. Nak jadi isteri orang, tuan-tuan. Kita membesarkan anak perempuan kita dari kecil, dari peluk, cium, dokong, basuh beraknya, tidurkan dia dalam buaian, mengangkat dia ke sana kemari, dokong dia kalau demam, kita tak tidur malam. Bayangkan hantar ke sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk kolej, masuk universiti, bekerja, tiba-tiba nak tinggalkan dia pada seorang yang asing bagi kita. Apalah dibuat lelaki ni kepada anak perempuan kita, kan tuan-tuan. Maka itulah dia keistimewaan perhubungan yang dihalalkan oleh Allah ini, sehingga Allah menyatakan di hujung menerusi ayat yang kita baca ini, wa akhazna minkum mitsaqan ghaliza. Jadi Allah menggambarkan seterusnya, ketika seorang ayah ataupun seorang wali menikahkan anak perempuan mereka, maka hakikatnya dia memberi janji daripada calon suami itu supaya dapat hidup aman dan damai. Rasulullah SAW saja ketika menikahkan puteri baginda bernama Fatimah Zahra dengan Ali karamallahu wajhaha, maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dia Fatimah untukmu dengan harapan engkau menemaninya dengan sebaik-baik, wahai Ali. Rasulullah SAW tu, tuan-tuan, Sayyidina Ali siapa tak kenal, manusia yang perfect, tuan-tuan, manusia hebat, mulia, kedudukannya tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Pun Nabi mengatakan satu kata-kata yang membayangkan kewaspadaan, kecintaan, kebimbangan, tuan-tuan. Apalah berlaku pada Fatimah, padahal sebenarnya sebaik manusia. Ini kan pula kita, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebab indahnya ayat ni kalau kita baca, Allah mengatakan misaqan ghaliza. Misaqan ghaliza ni kalau kita belajar bahasa Arab, datang perkataan bahasa Arab ini, bahasa Arab kalau kata perkataan ghaliz ni merujuk kepada benda yang keras, benda yang khashin, benda yang keras, macam permukaan menggerutu. Kalau kita pegang ke batang pokok yang kasar itu, kita rasa menggerutu, macam tu kan, tuan-tuan. Dan biasanya perkataan ghaliz ini bila sebut misaqan ghaliza, Allah sebut di 3 tempat dalam Quran, 3 tempat saja. Yang pertama kita akan lihat di sini dalam surah An-Nisa. Yang kedua, Allah menceritakan tentang perjanjian Allah dengan para rasul untuk menyampaikan segala watikahnya, perintahnya. Juga Allah menyebutkan perkataan misaqan ghaliza dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Dan kemudian Allah menceritakan tentang perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks menjalankan tanggungjawab, itu juga dipanggil sebagai misaqan ghaliza. Maknanya, tuan-tuan, perjanjian antara suami isteri ini begitu kukuh sehingga mereka hanya dipisahkan seolah-olahnya di dunia dengan sebab kematian. Dan mereka yang taat, yang pada perintah Allah juga digabungkan di bawah prinsip yang sama, iaitu misaqan ghaliza. Dan perutusan, watika, perintah, tanggungjawab, wahyu yang Allah berikan kepada para nabi juga dipanggil sebagai misaqan ghaliza. Maknanya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak kembar. Jadi
Misalkan ghalizah ni, kalau kita belajar bahasa Arab, ghaliz ni mithaq berarti satu perjanjian, treaty. Ghaliz ni makna kasar, makna dia satu benda yang sangat penting, satu benda yang sangat menakutkan, satu benda yang sangat perlu kita raikan dan kita jaga, satu benda yang sangat sensitif. Jadi itu maksud misalkan ghalizah, merujuk kepada pelantikan Allah kepada para rasulnya dan perhubungan suami isteri, dan juga tanggungjawab manusia perlu laksanakan terhadap Tuhannya. Nanti kita akan jumpa di hujung surah Nisa, iaitu pada ayat yang ke-154. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi. Jadi dari segi tinjauan hukum, kalau kita lihat larangan mengambil kembali mas kahwin ini disebabkan kerana pernikahan isteri telah pun kita ceritakan tadi, si isteri, keluarga isteri menyerahkan wanita itu dengan penuh kerelaannya, sedangkan perempuan ni penuh dengan kerahsiaan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan sifat malu, penuh dengan sifat hishmah. Maka tuan-tuan, tiba-tiba bila adanya akad di antara seorang lelaki dan seorang perempuan, diijab kabulkan, ada ijab ada kabul ini dengan rukun-rukunnya siap sempurna semua, maka mas kahwin yang diserahkan bukanlah menggambarkan harta seorang perempuan. Jangan kita kata gitu tuan-tuan. Mas kahwin tu bukan harga seorang perempuan. Harga perempuan tu manalah boleh kita kira tuan-tuan. Ada seorang pakar menceritakan bahawa kita besarkan anak, seorang anak je sekurang-kurangnya 1 juta pada nilai hari ini. Bayangkan kos makan, tidurnya. Kalau kita kira bilik tidurnya itu kita sewakan, berapa nilainya, makan, kita siapkan baju, kita basuhkan, sidaikan, gosokkan, gantungkan. Sekolah kan, berapa kali kita pergi ambil hantar dia ke sekolah, kira tak berapa banyak doktor yang kita jumpa untuk rawat penyakitnya. Saya memang tidak kurang daripada 1 juta tuan-tuan. Maka kalau kita nak ambil anak perempuan orang, kita bayar 500 ke 2,000 ke, samakan dengan bapak dia, tanggung dia mungkin lebih pada 1 juta dalam kos kalau nak dinilai benefit in kind itu. Ini maksud Allah SWT. Jadi mas kahwin yang kita serahkan bukan menggambarkan harga seorang perempuan ataupun imbalan kebersamaannya dengan kita sepanjang waktu. Kalaupun seandainya mas kahwin dinilai dengan harga dan upah, maka ia adalah harga sesaat saja hubungan yang berlaku di antara perempuan dan lelaki, kerana nilai perempuan itu terlalu tinggi di sisi Allah SWT, begitu besar, tak mampu untuk kita nilai gitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana itu suami yang menceraikan isterinya tidak berkewajipan membayar mahar bila isteri tersebut tidak digaulinya, dan tidak pula menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah. Ni kita akan lihat dalam surah Al-Baqarah nanti insya-Allah dengan izin Allah. Muslim-muslimat dan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi saya mengharapkan agar tuan-tuan faham perbincangan yang berlaku ni mungkin dia bersifat emosi, tapi sedarlah bahawa Allah memperumpamakan perhubungan yang suci, yang mulia ini, bila kita ambil seorang perempuan daripada ibu ayahnya, daripada keluarganya, itu menampakkan kesediaan mereka untuk berkorban kepada kita tuan-tuan. Akan senang susah bersama kita. Itu sebab perkahwinan ni sebenarnya tengok macam mana ramai orang mendoakan, ramai orang hantar hadiah, ramai orang gembira, ketawa. Tapi berlaku persisihan faham, takkanlah dengan persisihan faham itu bercerai kan. Jadi ini peringatan Allah Ta'ala, dan kalau tidak ada pilihan perceraian terpaksa dilakukan, jangan lupalah kepada kebaikan. Wa tabkhasuna sa'sya'ahum, jangan kamu meremeh-temehkan kebaikan-kebaikan orang kepadamu. Jadi cukup setakat ni tuan-tuan perkongsian kita malam ni. Harap tuan-tuan faham, dapat sampaikan kepada orang lain. Jangan lupa untuk memforwardkan video ni kepada seramai orang keliling kita yang kita kenal. Terlalu indah bicara yang dikemukakan oleh Allah kat sini, sesuai dengan surah Nisa, meletakkan wanita di tempat yang paling mulia. Ingatlah wanita itu ibu kita, ingat wanita itu merupakan isteri kita, ingat wanita itu merupakan nenek kita, ingatlah wanita merupakan anak-anak perempuan kita, ingat wanita itu merupakan kakak kita, adik perempuan kita. Maka bila kita mempunyai isteri, kita mengharapkan adik-beradik kita dilayan dengan baik oleh suami mereka, layanlah isteri kita dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan itulah sebab antara doa Nabi kita yang paling banyak baginda amalkan. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan beberapa kali dah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah. Aku minta kepadamu ketakwaan. Aku minta kepadamu kesucian diri, kemuliaan diri. Jangan menghina orang lain, jangan mengutuk isteri, jangan buruk-burukkan isteri walaupun dia bukan lagi isteri kita. Orang salih mengatakan ketika dia menceraikan isterinya, terpaksa menceraikan, maka orang bertanya,
Apakah yang menyebabkan kau menceraikan isteriku? Tak boleh, isteri saya tak boleh mengumpat dia wanita yang baik. Apabila telah bercerai, orang tanya kepadanya, mengapa kau ceraikan perempuan itu? Oh, aku tak boleh cerita tentang dia kerana dia bukan isteri aku mengumpat hukumnya haram. Allahu Akbar. Ini pokok pangkalnya. Kalau dah tak boleh nak bersama sekalipun, carilah jalan penyelesaian terbaik. Perceraian bukanlah diharamkan, tetapi hendaklah kita ingat ada tanggungjawab di sebaliknya kerana kita orang beriman. Berakhlaklah sebab kita orang beriman. Nabi ajar kita doa yang penting ni tadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kesucian diri, kehormatan diri, dan aku mohon kepadamu kekayaan. Kesucian diri antara lain maksud jangan menghina orang, cakap dengan bermaruah, pertahankan diri dengan maruah. Jadi setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Ampun maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kefahaman dan penghayatan dan dapat beramal dengan ayat yang mulia ini. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa doakan untuk saya dalam tahajud tuan-tuan, bacaan Quran tuan-tuan, dalam sembahyang tuan-tuan, seandainya ada kebaikan-kebaikan disampaikan dalam kuliah ini. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Sekali lagi Ustaz Syafiq masukkan doa ni untuk menjadi amalan bagi mereka yang mungkin tiada dalam kuliah-kuliah kita yang terdahulu. Terima kasih ya. Sauda Nurani Muhammad Jamil, Ustaz Syafiq Murad, Hafizan Pang, Azura Ahmad Tahar, Satina Talib. Terima kasih buat semua. Jangan lupa terima kasih kepada Zazan Travel. Harap dapat like, dapat follow Facebook Zazan Travel. Bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah akikah, kami menawarkan kerjasama ini untuk dilakukan di Yaman. Tempat guru kami di Syekh Haidar di Hudaidah yang sedang dilanda peperangan serangan daripada Saudi pada ini tuan-tuan. Bantulah mereka, bagi mereka makan. Tuan-tuan ada anak yang lahirkan nak melakukan akikah, kami sedia untuk membantu tuan-tuan melakukannya di Yaman, di Sudan, di Damsyik. Kami punya guru Syekh Quraim Raji di Damsyik juga merayu melihat bagaimana tuan-tuan membantu orang yang susah kelaparan dan melarat di sana. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad, terima kasih Dina Yaakob, terima kasih Fazlul Ramizan, Zuki, Jamil Firdaus, semua yang hadir pada malam ni. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Kathir, tafsir Munir, tolong kempenkan kepada orang klinik kita pula untuk memilikinya. Kita sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir Munir, satu pejabat satu tafsir Munir, satu surau satu tafsir Munir, dan kami bagi hadiah dalam tempoh sebulan ini untuk 100 pembeli yang bertuah. Mereka akan dapat hadiah ensiklopedia nama-nama anak yang sangat istimewa, karangan orang yang sangat berkepakaran tinggi dalam bahasa Arab. Jadi jangan lupa, tolong war-warkan, tolong panjang-panjangkan video ni, tolong kempen-kempenkan. Sekian daripada saya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih, halalkan ilmu. Ya, saya halalkan. Terima kasih semua. Haji Akhir Nisa, Rohana Makhtar, Sarah Mataha, Abdul Jarim Ibrahim, Boyam. Jangan lupa kenal saya dan doa kalian. Muhammad Syariul Zul Ikram, Dizek Tari, Sauda. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.